tu berkenaan dengan persoalan apa pandangan kita terhadap hukum dan hukum berpakaian dan berhias dari segi agama Islam. Yang pertama kali, kita kenalah memahami sebagai seorang Islam, kita patuh kepada hukum-hukam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang banyak telah menyatakan hukum berpakaian dah telah ditetapkan. Garis panduan pun dah ditetapkan sebagai seorang Muslim. Jadi, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah patuh kepada syariat yang dah ditetapkan. Tidak perlu kita mempersoalkan kenapa ditetapkan begitu begini, sebab selama kita bergelar Muslim, setiap hukum yang ditetapkan itu adalah untuk kebaikan umat Islam seluruhnya. Jadi kita kebanyakan kita hanya melihat sebagai satu perkara yang remeh, tapi hendaklah kita berbalik kepada hukum yang telah Allah tetapkan bagi orang-orang Islam sebagai menjaga keharmonian dan ketenteraman umat Islam dan seluruh dunia sekalipun. Jadi, sebagai seorang Muslim, baik lelaki ataupun perempuan, garis panduan yang telah ditetapkan seperti menjaga aurat, tidak menyerupai kalau seorang perempuan tidak berpakaian tidak menyerupai lelaki, kalau lelaki pula tidak menyerupai perempuan, dan tidak terlalu membangga-bangga pakaian mereka tidak jadi kebanggaan ataupun merasa tinggi diri ataupun memperlekeh ke orang. Contoh, sebagaimana kita berpakaian, kita menziarahi orang miskin, janganlah kita berhias berlebih-lebih. Kena sesuai dengan keadaan, tempat dan masa. Dan bagi saya, seorang ibu, amatlah berharap anak-anak, baik lelaki ataupun perempuan, mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Pendapat saya, bagi orang-orang Melayu berpakaian dan berhias buat masa ini telah banyak berubah. Sekiranya dulu, kalau zaman saya di bangku sekolah, zaman 70-an, nak dapatkan orang Melayu yang bertudung hanya 2-3 orang sahaja kalau dalam sekolah tu. Kalau ikut trend sekarang, memang banyak perubahan. Telah ada kesedaran di kalangan orang-orang Melayu Islam kita, tapi masih ada segelintir yang tidak mematuhi undang-undang Islam. Tapi peningkatan tu, alhamdulillah, telah banyak memberi kesedaran pada generasi yang akan datang. Cuma kita dapat lihat sekarang, kebanyakannya ada yang hanya mengikut trend, bertudung tapi tak tutup aurat. Kalau saya amat berharap
anak-anak muda khasnya sekiranya ingin berpakaian dan berhias sebagai Muslim yang betul-betul ikhlas dan faham apa kehendak hukum syariat. Jangan jadi umat yang suka mengikut trend sahaja. Kena faham betul-betul apa garis panduan yang telah ditetapkan agar kita tidak terjerumus dengan dakyah-dakyah yang menjadi ikutan anak muda yang tak faham agama. Jadi itu saya berharap sangat-sangat generasi muda sekarang ni faham betul-betul apa fungsi kita sebagai khalifah dalam muka bumi ni untuk menolong antara satu sama lain walau dari segi apa pun syariat ataupun kebajikan umat Islam. Dari segi hukum, lelaki tidak dibenarkan untuk memakaikan emas dengan sutera sebab emas ni dan sutera ni adalah yang dipakai oleh perempuan, dan perempuan juga adalah dihalang untuk memakai pakaian yang menyerupai lelaki, dan lelaki pula dihalang untuk memakai pakaian seperti perempuan. Perempuan juga tak digalakkan untuk berpakaian yang bersifat untuk menunjuk-nunjuk. Maknanya berpakaian mewah, terlalu menunjukkan kemewahan dengan niat untuk menunjuk dengan barang kemas dan aksesori semua. Itu semua satu perbuatan yang agak melampau lah dan tak digalakkan. Perempuan tak digalakkan berpakaian seperti lelaki. Jadi lelaki pun tak digalakkan pakaian seperti perempuan. Tapi zaman sekarang ni ramai dah perempuan berpakaian seperti lelaki sampai mengubah cara seolah-olah macam lelaki betul lah, macam pengkit kan. Jadi dia macam luar daripada fitrah lah. Lepas tu dia macam bila dia jadi pengkit tu kekasih perempuan pula kan. Jadi itu semua satu-satu macam norma-norma yang tak elok lah dalam perempuan Islam, yang tak sesuai lah dengan cara hidup wanita Islam kan, yang sepatutnya menutup aurat, pakai pakaian yang ikut perempuan, yang kalau orang tengok orang tahu dia tu perempuan kan. Tak adalah kecelaruan jantina. Assalamualaikum. Saya Ain Malaysia Fikri daripada Kolej Muslim Perak Mara ingin menanyakan beberapa soalan mengenai hukum hakam pemakaian dan masalah Islam. So sebelum itu boleh perkenalkan diri awak terlebih dahulu. Assalamualaikum, nama saya Nurul Dato' Aisyah binti Razali. Saya berumur 21 tahun daripada Terengganu dan saya belajar di Universiti Teknologi Mara Puncak Alam. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada anda, apakah tahap kefahaman awak tentang hukum hakam pemakaian dan perhiasan dalam Islam? Okay, apa yang saya tahu pemakaian dalam Islam bagi kaum perempuan adalah menutup aurat. Tak kira lah kita pakai pakaian macam mana pun, pasti aurat kena tutup. Menutup aurat tu macam baju kena labur, tak boleh ketat, rambut jangan nampak. Okay, bagi lelaki, apa yang saya tahu, lelaki ni tak boleh pakai barang perhiasan macam emas, rantai, apa semua. Tak boleh.
aurat bagi lelaki pun tak boleh pakai ketas sampai nampak bentuk tubuh. Okay, itulah apa yang saya tahu tentang pemakaian dalam Islam. Untuk soalan kedua dan soalan terakhir, pada pendapat awak apakah tanggapan awak terhadap orang Melayu dari segi pemakaian dan perhiasan zaman sekarang? Tanggapan saya adalah zaman sekarang kita ada dua golongan. Dua golongan tu sama-sama ikut trend barat. Tapi diorang ni macam beza. Untuk satu golongan tu ada yang ikut trend barat tapi still menutup aurat, dan golongan satu lagi ikut juga trend barat tapi diorang memang betul-betul ikut. So diorang tak menitik beratkan tentang aurat sangat. Itu yang saya rasa pemakaian bagi orang Melayu pada zaman sekarang. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Nama saya Aiman Syafie daripada Kolej Universiti Politeknik Mara Kuala Lumpur, ingin menanyakan sedikit sebanyak tentang mengenai hukum hakam pemakaian dan perhiasan dalam Islam. Sebelum itu boleh perkenalkan diri awak terlebih dahulu. Nama saya Safia Rafidah Saleh, umur 21 tahun dan belajar Sekolah Universiti Terengganu. Untuk soalan pertama, apakah tahap kefahaman awak tentang hukum hakam pemakaian dan perhiasan dalam Islam? Pengalaman saya dalam pemakaian dan perhiasan dalam Islam ni, macam kaum perempuan hendaklah menutup aurat seperti berpakaian lontar supaya tidak nampak bentuk tubuh badan. Begitu juga dengan lelaki, kaum lelaki juga kena tutup aurat. Yang kaum lelaki ni tak berpakaian seperti wanita. Dari segi perhiasan pula, golongan lelaki ni dia tak boleh pakai perhiasan seperti emas. Untuk soalan kedua, apakah pendapat anda tentang tanggapan masyarakat orang Melayu zaman sekarang dari segi pemakaian dan perhiasan? Bagi saya, masyarakat Melayu zaman sekarang ni hanya segelintir sahaja yang berpakaian betul-betul menutup aurat. Segelintir lagi memenuhi syarat saja. Sebagai contoh, kaum wanita menutup aurat tetapi tidak menutupi dada dan berpakaian ketat. Bagi kaum lelaki pula, mereka hanya memakai seluar pendek dan memakai perhiasan seperti rantai. Itu saja fahaman saya. Terima kasih kerana memberi kerjasama